Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Okey, di mana Siki ada satu kesempatan. Siki nak menceritakan sikit tentang kereta yang ada masalah ataupun masalah-masalah biasa sangat. Sebelum tu korang boleh selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, supaya korang tak terlalu video yang paling latest, minta tolong subscribe. Tolong subscribe. Okey, main. Ngahla ke sini. Alright, so Siki nak tengok minyak hitam yang Siki. Oi, penuh. Minyak penuh. Okey, minyak penuh Bos, nanti tolong kunci bos. Tolong kunci Tolong kunci Okey, minyak penuh cantik Okey. Alright. So, macam bengkel dia wajib kena panggil sebuah lori untuk sedut minyak hitam lama lah. Jangan buang. Korang buat repair kat rumah, beli spana kena RM2. Untuk korang buang kat longkang kan. Boleh panggil lori ni. Okey. Sedut minyak hitam lama. Jangan buang. Jaga alam sekitar rumah korang. Okey, jom. Kita tengok sikit. Okey, macam beza ni. Okey, macam contoh beza ni. Ke depan sikit, man. Okey, nampak kat sini? Cuba tunjuk dekat sikit. Okey, ni everything punya cerita Semua masalah tentang kereta lah Siki nak tunjuk sedikit tentang kereta. Okey, pengguna-pengguna kereta, tak kira Azia ke siapa-siapa pun. Okey, kau tengok kat sini. Tengok dekat. Benda apa yang tak ada kat sini untuk kereta ni? Tengok dekat. Tengok dekat. Okey, benda apa yang tak ada? Benda ni lah. Ni nama dia ABS pump. Untuk kereta apa ni? Azia Turbo. Okey, Azia. Di mana dia ada masalah low pressure. Tekanan terlepas. Di mana owner ni dia tak jaga. Kes dia macam ni je sebenarnya. Dia tak jaga minyak brake. Sampai tahap sampai masa minyak brake akan jadi apa? Masuk air. Masuk air. Okey, dia akan jadi air. So, ini minyak-minyak lama dia dalam ni. Oh, Siki nak tengok pun teruk kotor ni pun Siki dah try tadi. Siki dah try untuk buat kereta dia. Macam ada lock belakang dia. Memang agak kotor. Siki dah try untuk kereta dia tadi. Gambar tu boleh tekan, man. Dia touchscreen, man. Kena belajar sikit lain kali. Okey, di mana minyak duit terlampau kotor. So, boleh menyebabkan ABS pump rosak. ABS pump rosak, dia sebiji rosak macam brake master pump. Kalau tekan brake, tekanan terlepas. Okey, macam mana Siki dapat punca penyakit ni, ada step ataupun cara. Nanti next time Siki akan share lah. Siki nak kena pasti sama ada brake master pump ataupun ABS pump. Kadang-kadang kena simpan sikit tau. Tak boleh bagi tahu semua, nanti korang pandai. Okey, jom kita tengok sini. Okey, Siki nak bagi satu tips sikit. Okey, ini Oisam Okey, korang dah tengok daripada awal video tadi, di mana permukaan Oisam kereta ni kalau kita tengok daripada mata kasar kita agak kejam lah. Okey, owner ni pun agak kejam juga lah. Tapi bukan kereta belakang ni. Kereta belakang ni okey, tak ada masalah. Ni kereta lain. Sikit kena jauhkan sikit. Oisam dia. Okey. Macam contoh kereta dia ni, dia lambat tukar minyak hitam. Okey. Berapa lama tempoh korang perlu buat untuk servis Oisam? Tak kira lah bersih korang jaga minyak hitam ke, korang tak jaga minyak hitam ke, 100,000 sekali wajib korang servis Oisam. Sebab kita tak nak ada bekas-bekas taik minyak yang melekat kat sini. So, bila korang biarkan, efek nanti boleh menyebabkan block liner salah. Itu kos paling besar, paling tinggi. Boleh menyebabkan korang tukar piston, liner block dan sebagainya lah. Okey. Untuk prevail ni, owner ni datang kat Siki, dia datang towing tau. Mari tengok kat sini. Ni. Okey tak, Meh? Lampu dia. Okey. Owner ni, dia sebenarnya memang dia hajat sebelum dah PKP dah. Dia simpan duit, dia simpan modal dah. Dia nak datang kat Siki, dia nak buat major service, dia nak restore suspension dia. Hajat dia lah. Tapi dia datang kat Siki towing. Bermakna hajat tak sampai. Okey, di mana korang tengok kat sini? Cuba tengok dekat-dekat.
Okey, kat belakang ni ada satu arm. Okey, man. Nampak tak bracket pengikat ni? Okey, tekan kat situ. Okey, man, jangan gertar sangat tangan, man. Relax, baru jadi apa ni? Cameraman, guys. Okey. So, kalau kita tengok, tapak skru dia pecah. Okey, tapak skru pecah. Macam yang ni Siki dah tukar. Siki dah tukar ganti dia punya rear arm. Rear arm nama dia. Axle rear arm lah. So Siki dah tukar. Di mana saja Siki saja nak tunjuk untuk video ni, di mana tapak atas dia pecah. So bracket dia, tapak skru dia pun ada kat sini. Bermakna siapa-siapa pengguna-pengguna private, korang kena ingat, korang bukan kereta Wira, bukan Saga kereta kebal. So kereta-kereta ni kereta agak manja sikit. Besi plate dia agak nipis. So macam owner ni mungkin lah, dia pun bukannya dia langgar lopak lubang ke ataupun dia langgar bumping ke terus terpecah, tak. Dia sebenarnya dia mungkin ada terlanggar lubang dalam tempoh 2-3 tahun, barulah dia crack last sekali pecah. Dia tengah bawa londeh tayar dia. Okey, tayar dia terus londeh terus. Dan dia tak boleh buat apa, dan towing datang ke jumpa sikit. So untuk kereta dia ni kita akan tukar dia punya bahagian belakang punya rear arm lah. Pecah. Dahsyat. Sebab tu lah, janganlah laju, bahaya. Beli spana tak apa. Okey, macam contoh lagi selain daripada tu, kita ada buat dia punya. Nanti Fikir akan nak bagi satu tip untuk korang check. Okey. So macam kereta ni memang sampai masa dia nak tukar timing belt, sebelum macam video sebelum ni gigi hilang kan. So owner ni takut, memang sampai kilometer dia kita tukar timing belt, engine mounting. Okey, korang tengok dekat-dekat. Cuba tengok dekat-dekat. Korang tengok Siki dah tengok dah tadi. Action ni lembut gila babi. 1 2 3. Lagi satu. Gaib. Okey. Kalau korang tengok ada 3 mounting yang Siki pegang. Lagi satu Siki tak jumpa kat mana diorang letak. Okey. Kalau korang tengok, ada tak mounting ni pecah? Cuba tengok dekat-dekat, man. Ada tak pecah? Kenapa Siki tukar? Ada pecah tak mounting? Ada pecah? Cuba tengok. Cuba korang cakap, ada nampak pecah tak? Sini pun tak putus. Sini. Ada tak putus? Elok. Kenapa pomen tukar? Kenapa Siki tukar? Pomen tu tolak tepi lah. Tak pecah pun. Kenapa Siki tukar? Nampak keseluruhan. Okey, cantik. Nampak? Sebab Siki nak untung lah. Sebab nak apa? Sebab Siki nak untung, nak majukan negara kita. Sebab kita rakyat Malaysia. Okey, dia macam ni cerita dia. Siki tengok atas dasar pengalaman Siki. Nak cakap kita hebat lah tu. Tak, bukan macam tu. Engine mounting, model dulu ataupun kereta-kereta yang dulu, dia senang kita nampak. Pecah, maknanya rosak lah. Untuk kereta moden, diorang sebelum buat pemasangan enjin, sebelum diorang tubuhkan sebuah enjin, diorang akan buat part-part untuk enjin mounting. Untuk apa fungsi enjin mounting? Menyerap gegaran daripada enjin. Kita tahu kan? Maknanya tempat yang diorang letak ataupun part yang tempat dia letak mounting tu dalam keadaan cun. Sebab tu dia tak pecah. Dia jarang sangat pecah. Korang rembat pun susah pecah. Dengan mounting besar macam ni jarang. Jarang korang tengok akan pecah. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Cuba tengok kat sini. Tengok sini, man. Tengok daripada sudut tengah-tengah macam ni. Belah sini kita nampak dia macam straight. Sebelah sini kita nampak macam dia terkeluar. Nampak? Nampak kan? Tapi tak pecah pun. Okey, kita tahu sifat getah sampai masa dia akan jadi hilang kenyal dia. Dia akan hilang kenyal dia, getah tu akan jadi keras. Lebih pada 5 tahun, getah ni dia tak macam getah dulu tau. Mesti vibrate dalam kereta. So owner cakap enjin motor tak pecah. Kan? Tapi hakikatnya gegaran daripada enjin tu dah pergi ke bodi kereta. Itu sebab okey Azan. Okey, kita relax dulu. Man, kalau nak pause tak boleh benda tu. Tapi kita diam je lah.
Okey, kita bersuara kembali balik. Belakangkan zoom balik. Belakangkan zoom. Alright. Nampak? Okey, dapat. Okey. So bila okey, alhamdulillah dah lepas dah untuk azan tadi. So andai kata korang ada kesempatan untuk solat, boleh solat lah nanti. Macam ni waktu Zuhur korang tengok mungkin Isyak nanti. Okey. So macam memang kita nampak mounting tak pecah, tapi hakikatnya gegaran enjin dah pergi ke bodi kereta. Sebab getah tu dah hilang, kenyal dia. Pepejal yang dalam getah, sifat dalam getah tu dah habis. So walaupun nampak okey, tapi hakikatnya enjin mounting ni rosak. Sebab tu kena ada satu penjelasan supaya orang faham. Nanti orang berfikir kenapa sikit mounting tak pecah, kenapa kena tukar? Sebab tu korang kena faham. Korang kena tahu sifat dia dulu. Setiap apa komponen pun memang ada sifat dia juga. Okey, macam tensioner ni pun sikit tukar juga. Di mana kereta dia, tensioner dia ada masalah longgar. Alright, faham Okey, jom kita tengok sini man. Okey, ini adalah tip yang paling penting Okey, macam kita tadi juga pasal oisam ni. Macam mana korang nak tahu keadaan oisam korang? Walaupun korang, andai kata korang tak pernah buat. Okey, sejarah korang pakai kereta, korang tak pernah tahu pun cerita dia pasal oisam. Tak ada orang nak cerita pasal oisam. Ada tak dengar suara mic cakap kat situ? Ada man? Ada gerak warna hijau tu kan? Okey, cantik. So kat sini kalau korang tengok betul, mari dekat. Mari dekat. Lalu sini Lalu sini. Di sini. Okey, kalau andai kata korang buka kereta korang sendiri, tengok dekat macam ni. Dekat. Okey. Korang bawa kereta sendiri, kereta korang sendiri. Bila korang buka stick minyak hitam ni stick minyak hitam, bila korang buka, korang tengok penghujung dekat minyak hitam ni. Ada tak kesan-kesan macam ni? Kesan-kesan macam ni nampak main jelas. Ada kesan-kesan macam ni, nampak macam hitam-hitam ni. Nampak macam ada bekas macam taip minyak tu melekat. Nampak? Ni adalah contoh di mana kita dah tahu dah oisam kita mesti berkeladak. Mesti berkeladak macam ni. Sebab stick ni duduk sekali dalam ni. Dia akan duduk kat sini. Dia akan masuk kat sini. Dia ada satu batang stick ni dan dia akan duduk ke dalam ni. So takung minyak hitam yang terlampau kotor, kita dapat kenal pasti daripada stick minyak hitam ni. Ada bentuk macam ni, bermakna oisam korang mungkin dah teruk dan wajib korang buat servis oisam. Sebab apa Siki selalu titik beratkan tentang oisam? Sebab oisam ni adalah penting. Sebab kalau ada isu, dia akan melibatkan kos. Okey? Nanti SIM bunyi nanti pun jadi isu juga, duit keluar lagi. Buat SIM kenapa mahal sangat? Buat sendiri, beli spana. Tak payah sembang macam tu. Okey? Okey, jom kita tengok untuk berada kereta mana. Jom. Untuk wajar ni. Mai, sini. Ada lagi untuk kereta sini. Mana kereta mana? Owner kereta mana? Dia. Ni lawak kereta kau ah. Mari tengok. Sini man. Okey. Tengok. Dia suka nampak. Dia suka kan nampak. Okey. Ni lawak betul? Lawak betul. Sebab apa tukar? Pecah. Macam kau tahu pecah? Ni? Nampak pecah. Nampak pecah. Okey, kalau kau nampak pecah. Tadi abang dah explain pecah. Okey, dah pandai lagi, Saya macam tu lah tahu. Okey. Sekarang ni, cuba tengok daripada dekat dulu man. Tunjuk dulu masalah dia macam mana. Sebab apa dia tukar water pump. Lower arm, betul? Betul. Kalau atas, upper arm. Betul? Kereta ada apa arm? Tak pasti. Okey. Okey, nampak kat sini. Okey. Tapi kalau ikutkan, fit lagi. Fit je. Fit je nampak. Okey, tapi getah dia dah apa? Pecah. Okey. Kalau andai kata kau tak check. Lepas tu kau tak tahu. Belakang sikit man. Owner nak masuk YouTube ni. Ingat apa? Okey. Andai kata kau tak check dan langsung kau tak tahu. Apa akan jadi kalau kau biarkan? Dua-dua pecah. Apa akan jadi sekiranya kau pakai lagi? Mesti takut kan? Dengar bunyi pun dah takut dah. Ada bunyi ke lah? Okey, nasib baik dia bagi amaran bunyi. Okey, selalunya kalau masih ada grease, dia masih fit.
Okey, dia tak rasa ada isu lagi. Bila getah cover pecah untuk bojeng punya, dia grease tu akan keluar. Okey, grease keluar, nanti bojeng akan bertemu dengan besi. Kat situ yang paling nyata bunyi dia. Okey, bila grease dah tak ada, kan? Getah dah koyak, apa akan jadi? Bojeng ni boleh Cabut. yes. Kalau kau perasan, kau tengah balik kampung. Kalau PKP tak boleh balik kampung lah. Steady lepak kedai mamak 2 orang dah boleh dah. Okey. Okey. Kalau kau perasan, kau pergi balik kampung dulu lah. Tahu-tahu tayar tu londeh. Kalau kau perasan lah, nampak tepi jalan tayar londeh kan. Benda apa yang cabut? Benda ni lah. Bojeng ni tercabut. Bentuk dia macam bola. Grease dah habis, besi akan belaga besi, dia boleh tercabut. Mesti boleh tercabut. Benda tu yang boleh jadi bahaya sebenarnya. Itu je sebenarnya. Tapi kalau andai kata kau cakap tak apa, boleh pakai lagi, ikutlah. Itu customer punya hal. Sikit bagi tahu je. Tapi owner ni sikit ugut sikit dia takut ada. Sikit cerita dia kan. Tapi memang ada isu macam tu. Memang ada. Sebelum kita nampak bermasalah, kita bagi tahu siap-siap. Hakikatnya datang tadi, dia ada masalah kipas kan. Tadi kipas. Dia datang kat sikit, dia suruh check kipas radiator dia. Kipas radiator dia tak berpusing dia kata. Owner komplain tak berpusing. Patutnya dia akan pusing betul? Betul. Tak payah pasal aircon kan, dia ada auto dia kan. Betul. Tapi hakikatnya suhu radiator dia belum cukup panas untuk kipas tu berpusing. Owner tunggu kat luar. Kenapa tak jalan kipas aku ni? Motor rosak, nak kata motor rosak tak boleh. Pasal aircon dia bergerak betul? Betul. Sebab dia jalan dua-dua fan kan? Dua-dua Yes, betul. So sekarang ni kau nak cakap kau dah pandai lah? Tak pandai lagi. Okey. So kita akan buat lower arm je. Nanti dah siap pemasangan. Kalau andai kata steering kau sengit ataupun lari, bolehlah buat elemen. Okey, seloknya buat elemen lah. Sebab mesti ada isu. Sebab kat sini ada pemegang lagi. Kat sini ada pemegang lagi. Okey, itu sahaja untuk kereta kau ni. Lain-lain nanti next time. Bawa ambil kereta kan? Jaga elok. Nanti tengok lagi video aku. Banyak lagi tentang wajah, banyak aku cerita wajah-wajah ni. Ada bocor minyak lagi bahagian atas. Nampak video Abang Sikit datang sini. Dia datang dari mana? Serinda. Oh, Serinda. Oh, dekat Lemai sana. Okey, baik. Okey, itu je lah dia. InsyaAllah kereta kau okey tu. Kita buat mana yang termampu lah buat masa sekarang ni. PKP tapi boleh beli kereta kan? Oh, hebat. Saya beli Okey. 6 bulan lepas. 6 bulan yang lepas. Oh, baru start nak repair ni? Baru start repair. Okey, baik. Ini kita member kan. So, dia jual dengan saya. Tu dah sampai lawak. Boleh. Nanti tengok sekali yang bocor tu lah. Weh. Tapi rasa bocor dekat dia punya. Okey, ni sampai dah. Jangan tunjuk sini main. Okey, dah sampai dah. Nampak? Jom. Kita jom. Okey, macam Siki ambil ni kedai potong. Sebab Siki nak ambil yang baru, harga dia keras. Ataupun harga dia padu sangat. Bukan padu sikit, padu banyak. Okey? So bila kita tukar ABS pump ni, kita kena pastikan nombor kod yang ada dekat ABS pump ni. Kita kena pastikan nombor dalam keadaan sama dan nombor dia. So bila nombor dalam keadaan sama dan kita boleh buat penukaran lah. Okey, left, right, belakang semua sama. Nampak dia siap tu tulis lah semua ni. Nampak? So kalau andai kata benda ni kat sini tak boleh. Okey, kadang-kadang dia ada kod nombor dia juga dan tak boleh salah. Kadang-kadang ada untuk jenis-jenis kereta dia ada AWD, all-wheel drive. Nampak? Macam-macam. So bila dalam keadaan sama macam ni, bracket ni pakai balik. Pipe ni simpan man. Pipe ni simpan, aku nak pakai nanti. Aku nak buat satu kajian nanti. Okey? Okey, next time kita jumpa lagi lah. Berapa minit dah? Like, comment dan share. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.